J terus berhenti. Terus dia baca Bismikallahumma dan Ayatul Kursi dengan kuat. Lepas tu barulah motor boleh bergerak macam biasa. Sampai je dekat rumah, Pak Kiai dah tunggu depan rumah. Dia tahan je. Kemudian dia sapu tangannya dari kepala hingga hujung kaki J. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Okey, disebabkan ramai nak dengar cerita Abang J lagi, so hari ni saya ceritakanlah. Cerita kali ni J pergi balik ke Jawa untuk menikah dan ada beberapa kejadian yang mungkin pelik bagi setengah orang dan tak pelik bagi yang pernah mengalaminya. Tapi sebelum tu, yang mana belum subscribe tu, cepat-cepat subscribe. Okay? Dan tekan lonceng notification sekali. Okay, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak. Okay, dari tahun 1994 hingga 98, setiap tahun J akan ke Jawa Timur. Paling kurang pun dia akan cuti 4 hari. Sehari untuk perjalanan pergi, sehari untuk perjalanan balik. 2 hari je waktu dia dekat Blitar tu. Waktu sebenar dia dekat Blitar. Dari KL ke airport dah 1 jam. Duduk dekat airport 2 jam. Penerbangan 2 jam 45 minit lebih kurang. Tunggu beg lagi sejam. Dari airport nak ke Blitar 3 jam lebih. Semua lebih kurang 11 jam dalam perjalanan saja. Urusan menikah pun banyak benda kena buat sebenarnya. Mula-mula surat perakuan bujang dari majikan. Lepas tu pergi Jawi minta surat kebenaran nikah luar negara. Kemudian pergi kedutaan Malaysia dekat Jakarta, minta surat kebenaran nikah di Jawa. Ada lagi. Lepas tu surat tu kena bawa pula ke KUA, Kantor Urusan Agama, tempat isteri. Lepas menikah, surat nikah nak kena bawa pula ke kedutaan Malaysia dekat Jakarta untuk pengesahan dan mohon visa ikut suami. Sampai Malaysia pula nak kena daftar nikah dekat Jawi, kena daftar nikah di kedutaan Indonesia pula dekat KL. Lepas tu kena daftar di Jabatan Immigration dekat KL untuk visa ikut suami. Lepas tu kena daftar dekat JPN. Begitulah prosedurnya. Jadi sesiapa yang teringin nak menikah dengan wanita Indonesia, inilah prosedur yang perlu diikuti untuk elakkan kesulitan di kemudian hari nanti. Banyak guna masa dan duit lah. Alhamdulillah, semua urusan J dipermudahkan. Masa majlis resepsi dekat Blitar, Umi, ayahnya Pak Warno dengan abangnya Sujito pun datang. Atina dan Iyu pun tahu J ke Jawa untuk menikah. Atina tahu daripada boyfriend baru dia, kawan J juga, nama dia Sam. Dia ni selalu J ajak pergi kedai Atina beli kasut. Iyu tahu dari makcik J. Lepas sebulan J menikah, Iyu pun kahwin dengan Kevin. Sam dan Atina kahwin tahun 1999. Okey, balik kepada cerita. Pada malam pertama lepas menikah, lebih kurang pukul 2 pagi, bumbung rumah mentua J berbunyi macam kena baling pasir. J terjaga sebab pasir tu jatuh atas bilik pengantin. J pun keluar dari bilik menuju ke tingkap nak intai kalau ada sesiapa dekat halaman rumah. Tapi dia intai tak ada sesiapa. Yang ada cuma kemah dengan kerusi je yang masih belum dikemas. J masuk bilik semula. Selang 5 minit, terdengar lagi bunyi pasir dibaling atas bumbung. Kata orang-orang tua, itu cubaan untuk memukau sebelum pecah masuk rumah. Biarlah, baik aku sambung tidur. Mertua aku mesti dah pagar rumah.
kata J dalam hati. J pun sambung tidur balik. J terjaga bila terdengar alunan bacaan Al-Quran di surau berdekatan. Jam dah pukul 4.30 pagi. J toleh sebelah. Isteri dia dah tak ada dah. Pukul 4.45 dah masuk waktu subuh. Sejuk sungguh pagi tu. Nak mandi pun takut. Kemudian Mut suruh mandi cepat, takut ramai orang nak guna bilik air nanti. J pun capai tuala dan menuju ke bilik air. Dekat ruang tamu, J tengok bapak mentua dia, Pak Kiai lah. Dia dah bersiap-siap nak ke surau. Pak Kiai bersuara, "Luqman, bapak pergi dulu ya. Nanti kamu nyusul dengan Jubek." "Baik pak." "Oh ya, orang yang tengah berenang dekat luar tu biarkan je." "Berenang?" "Okey guys, Jubek ni anak buah Mut tau." Okey, sambung. J pun pergilah mandi ala-ala Piramli pagi tu sebab nak kejar waktu solat berjamaah dekat surau. Lepas tu J kena tinggal pula dengan Jubek sebab dia dah pergi dulu. Masa J keluar rumah, dia nampak ada 2 orang lelaki meniarap atas tanah macam tengah berenang. Siapa pula tu? Tapi J buat tak tahu je lah selepas teringat pesan bapak mentua dia tadi. Selesai solat, J balik dengan Pak Kiai dan Jubek. Pak Kiai masuk rumah, ambil kayu tas dan suruh Mut buatkan kopi untuk 5 orang. Kemudian Pak Kiai pergi dekat 2 orang lelaki yang tengah berenang tu dan pukul tanah 3 kali sambil membaca sesuatu. 2 orang lelaki tu tersedar dari khayalan dan mereka macam terkejut sebab sebenarnya mereka berenang atas tanah. Kemudian Pak Kiai pelawa mereka berdua minum kopi yang dihidangkan. Mereka macam dipukau ikut je arahan Pak Kiai. Setiap kali bercakap, Pak Kiai akan sentuh badan mereka dengan kayu tas. Tak. Pak Kiai bertanya, "Kalian berdua nak apa ke rumah saya?" "Kami nak cari duit. Kan semalam ada acara pernikahan. Mesti ada banyak duit." Mereka datang dari kampung sebelah dan mengamalkan ilmu pukau. Pasir tu dibaling bertujuan untuk buatkan penghuni rumah tidur nyenyak. Bila penghuni rumah betul-betul dah tidur, baru mereka pecah masuk rumah. Tapi rumah Pak Kiai ni berbeza. Bila mereka baling pasir ke atas bumbung, terus mereka nampak dah ada dalam laut. Mereka cuba berenang ke tepi tapi terasa amat jauh. Kalau Pak Kiai biarkan mereka berdua lagi 2 jam, mereka memang boleh mati. Kemudian mereka berdua ditarbiah dengan Pak Kiai sebelum dilepaskan. Jubek bertanya pula, "Bapak lepaskan mereka? Tak bawa ke balai polis?" "Sia-sia je bawa ke balai polis. Mereka tak ambil apa-apa pun. Nanti mesti polis lepaskan mereka juga. Nanti kalau mereka jadikan orang lain mangsa, macam mana pak?" "Jangan risau. Ilmu mereka dah hilang lepas minum kopi tadi. Bapak dah buang." So, rupa-rupanya kopi tu dah dijampi oleh Pak Kiai. Luntur segala ilmu hitamnya. Pagi tu mereka bersarapan beramai-ramai. Seronok lah bila semua adik-beradik Mut ada. Lepas sarapan, mereka beramai-ramai kemas halaman rumah tu. Kursi meja dan kemah persatuan penduduk punya, jadi tak adalah kena bayaran sewa pun. Cuma pulangkan lepas gunalah. Kalau ada yang hilang atau rosak, kenalah ganti baru. Dan dekat sana pengganti baru tak kena cuci periuk belanga lepas selesai kenduri. Bukan macam dekat sini, semua diuruskan oleh orang-orang kampung yang datang merewang. Masa berbual dengan Pak Kiai, J tanya mentera apa digunakan untuk pagar rumah dengan laut. Dia kata guna ayat 9 surah Yasin. Bacakan ayat tu sambil berjalan keliling rumah ikut lawan jam. Ikut lawan jam. Gunakan kayu untuk ukir garisan sepanjang kita mengelilingi rumah. Baca dari mula kita ukir garisan sampailah bercantum ukiran garisan tu. Lepas tu niatkan orang yang berniat jahat akan nampak laut di sekeliling rumah kita. Susah betul nak sebut sekeliling. Petang tu J ronda satu kampung dengan isteri dia, naik motor Jubek. Mut tunjukkan ke semua rumah saudara mara dan kawan-kawannya. Dia tunjukkan juga rumah-rumah yang Pak Kiai tak bagi pergi atas sebab-sebab akidah. Ada 3 buah rumah dukun yang Mut tunjukkan dekat J, termasuk rumah dukun yang ada saka harimau. Ada seorang dukun tu pula
puja kubur dalam rumah. Jay berhenti dekat tepi sawah. Dekat kampung dia tak ada sawah. Itu yang buatkan Jay suka tengok sawah. Yelah, cantik pemandangan sawah kan. Padi yang hijau. Dekat pinggir sawah pula ada landasan kereta api. Setengah jam sekali mesti dengar bunyi kereta api lalu. Padi dekat situ pula jenis padi huma atau padi bukit. Nampak cantik lah sawah tu, bertingkat-tingkat dekat lereng bukit. Balik meronda, Pak Kia panggil Jay. Dia tak galakkan Jay ke rumah dukun-dukun dekat sini. Mereka semua dukun ilmu hitam. Bersembang dengan mereka dekat warung tak apa, jangan ke rumah mereka. Banyak buruk dari baiknya. Jay pun mengiyakan je lah. Tapi rasa ingin tahu membuat-buat pula. Jay ni jenis nak tahu kenapa sesuatu tu tak boleh. Dia akan cari sebabnya. Besok aku nak pergi diam-diam, kata Jay dalam hati. Kemudian Mok suruh Jay tolong petik terung 5-6 biji nak buat sambal terung malam nanti. Tiba-tiba Jay teringat hari pertama dia datang nak belajar dengan Pak Kia dulu. Mok suruh Jay buat batas sayur nak tanam benih terung dengan bayam. Banyak juga pokok terung, dekat 20 pokok yang menjadi. Tu semua dia tanam masa dia mula-mula nak belajar tu. Malam tu Jay beritahu Mok dia nak ziarah salah satu rumah dukun. Jay minta Mok rahsiakan dari Pak Kiai. Kata Mok kalau nak berurut pergi ke rumah Pak Sutrisno. Dia ni dukun yang puja kubur dalam rumah tu. Bagus juga, ini boleh jadi alasan pergi rumah dia, kata Jay dalam hati. Keesokan harinya, lepas Pak Kiai ke sekolah pondok dia, Jay ke rumah Pak Sutrisno atau Pak Tris lah diorang panggil. Jay pinjam motor Jubet. Sampai dekat sana, Jay tengok dah ada 5-6 orang tengah tunggu giliran. Bila nampak je Jay sampai, Pak Tris terus sambut Jay dengan ramah dan berkata, "Wah, ini ada tamu dari Malaysia. Bapak buat dia dulu boleh tak?" "Boleh pak." "Tak apa." Pak Tris minta izin dekat tetamu lain. Lepas tu Jay dijemput masuk ke dalam satu bilik khas. Ada sesuatu yang bertutup dengan kain kuning dekat tengah-tengah bilik tu. Terkejut besar Jay bila kain kuning tu dibuka. Kubur. Dekat atas kubur tu ada 9 bilah keris kecil. Dekat tepi pula ada colok yang biasa orang Cina pakai tu, dan senaskah kitab Mujarobat Jawa kuno. Oi, menyeramkan. Macam tahu apa yang Jay fikirkan. Pak Tris berkata, "Jangan takut, kamu tak akan diganggu. Tenang je." Jay pun bagi tahulah tujuan dia datang. Pak Tris ulurkan kain pelikat suruh Jay pakai. Sebelum urut, dia suruh Jay minum air berisi 7 jenis bunga. Sebelum minum, Jay baca Bismillah 5 sebagai penawar kalau memudaratkan lah. Lepas minum, Pak Tris suruh dia sedut asap colok tu. Jay tak sedut, dia hembus perlahan guna hidung. Lepas tu dia nak masukkan susuk emas dekat lutut. Lepas Jay bagi tahu ligamen lutut dia koyak. Alhamdulillah, jarum emas tu tak boleh masuk. Tak ada rezeki, kata Pak Tris. Lepas cuba banyak kali. Masa mengurut tu, Jay tahu dia gunakan tenaga benda gaib untuk mengurut. Sudahnya dia mengurut tak sampai pun 5 minit. Pak Tris kata badan Jay ni keras sangat. Penat tangan dia nak picit. Sebenarnya benda tu yang pijar tangan, macam pegang cili padi kisar tu. Sebab Jay dah pagar diri dengan Bismillah 6. Kemudian Pak Tris ajak Jay keluar rumah ikut pintu belakang. Pak Tris berkata, "Mari tengok saya hancurkan pokok pisang tu guna jurus jarak jauh." Dia luruskan tangan ke bawah, buka telapak tangan, kemudian buat macam genggam sesuatu. Lalu dilepaskan jurus ke arah pokok pisang. Tak sampai seminit, pokok pisang yang segar jadi kecut dan layu. Kemudian mereka masuk ke bilik semula. Pak Tris tawarkan Jay sebilah keris kecil yang berbungkus dengan kain hitam. Jay menolak dengan baik dengan alasan akan dirampas kastam nanti. Lepas tu dia tanya, "Ni kubur siapa?" Menurut Pak Tris, kubur tu adalah kubur penjenayah yang paling bahaya masa dia kecil dulu. Penjenayah tu kebal dan boleh hilangkan diri sekelip mata. Plup.
hanya boleh dibunuh dengan peluru emas atau yang bersalut emas, tapi tak boleh tembak tubuhnya lebih dari sekali. Kalau dia terbunuh, hendaklah dikebumikan di mana dia ditembak mati. Itu antara petua untuk kalahkan dia. Ada satu hari tu, seorang petani ternampak penjenayah tu dekat kawasan kebun Pak Tris. Dia pun laporkanlah kedudukan penjenayah tu pada pihak polis. Kemudian pihak polis pasang perangkap dekat kawasan kebun tu. Akhirnya dia terjerat. Polis tembak mati penjenayah tu dengan peluru emas. Lepas urusan dekat hospital, jenazah tu dibawa ke kebun tu semula dan dikebumikan dekat situ juga. Kemudian keluarga Pak Tris buat rumah dekat kawasan kubur tu. Kubur tu dibuatkan bilik khas untuk ritual pemujaan. Segala urusan perdukunan dijalankan dalam bilik tu. J memang terasa macam ada sesuatu bila berada dalam bilik tersebut. Tambah menyeramkan lagi dengan keadaan cahaya yang sama-sama je dalam bilik tu. Lepas dekat 2 jam dekat situ, J pun minta diri untuk pulang dan hulurkan sampul surat berisi duit Malaysia. Pak Tris ucapkan terima kasih dan ucapkan selamat pengantin baru. Masa keluar dari bilik, J perasan dia diekori sesuatu dari belakang. Dekat luar pula bertambah ramai pengunjung yang datang. Sebahagiannya berurusan dengan pembantu Pak Tris, sebahagian lagi sanggup tunggulah Pak Tris tu walaupun lama. Ramai juga gadis-gadis cantik yang datang dekat situ. Mereka semua nak pasang susuk, kata Pak Tris. Majoriti mereka bekerja sebagai JRO dekat Hong Kong, Taiwan, Singapura. Masa J bergerak pulang tu, motor dia terasa berat sikit, macam naik berdua. Kemudian J terbau macam bau kentang busuk. Ingat tak seram China tu? Ada. Okey, J terus berhenti. Terus dibaca Bismillahirrahmanirrahim dan Ayatul Kursi dengan kuat. Lepas tu barulah motor boleh bergerak macam biasa. Sampai je dekat rumah, Pak Kiai dah tunggu depan rumah. Dia tahan je. Kemudian dia sapu tangannya dari kepala hingga hujung kaki J. Pak Kiai berkata dengan rasa geram, "Okey, boleh masuk. Kamu ni kan dah cakap jangan pergi rumah dukun tu. Pergi juga." "Saya cuma pergi picit badan je, Pak." "Suruh je Mak Arifin picit. Dia kan ada." Rupa-rupanya Abang Ipar J, Mak Arifin, boleh mengurut dan mengubat secara tradisional. Kemudian Pak Kiai hulurkan kertas yang dah ditulis doa. Dia suruh J amalkan doa ni. Bagi yang dah kahwin, dengar betul-betul doa ni. Lepas tu minta ijazah daripada Abang J. Allahumma qawwi dzakari fa innanahu manfaatan lil ahli. Doa untuk pengantin baru, kata Pak Kiai. Doa ni dibaca oleh suami biar kuat. Orang perempuan Jawa semua makan jamu. Doa ni insya-Allah membantu para suami layan isteri. Malam ni aku cuba, kata J dalam hati. Orang dah kahwin boleh try doa ni, yang belum kahwin jangan. Petang tu J berurut dengan abang ipar dia, Mas Arifin. Dia tahu cari urat dan belajar home party. Home party ke home party, tahulah sebutan menjera macam mana kan. Rasa segar dan ringan badan lepas berurut tu. Lutut J yang bermasalah pun dia ubat cara batin. Lepas siap berurut, Muk cakap family semua nak rasa masakan J malam nanti. Mereka nak makan asam pedas ikan gurami. J suruh Muk sediakan barang, nanti dia masak lah. Lepas solat asar, J bacakan dekat air mineral dengan ayat 4 surah Yusuf, bermula dari inni ru'atu sampai lil sajidin 3 kali. J nak gunakan air tu untuk kisah cili dan berdoa supaya selepas makan ikan asam pedas tu, mereka semua akan sayang dekat dia. Doa ni diajar oleh guru J dekat Johor. Masa makan malam tu, Pak Kiai sempat menjeling ke arah J sambil senyum. Entah dia tahu apa aku buat, kata J dalam hati. J pun buat macam biasa je. Masa merokok dengan Pak Kiai lepas makan tu,
Dia tanya J, kamu bacakan surah Yusuf ya masakan tadi? Terdiam sekejap J bersuara, ya pak, biar bapak sekeluarga sayang saya. Kalau niat macam tu tak apa, jangan niatkan yang lain sudah. Menurut Pak Kiai, sebenarnya tak usah banyak-banyak, cukup amalkan Bismillah 6 dan doa Nurun Nubuah. Dengan dua amalan ni, kemana saja akan selamat dan dihormati serta dilindungi Allah. Yang pentingnya sekali istiqamah lah dengan amalan yang dan yakin dengan kuasa Allah. Kemudian Pak Kiai suruh J tidur awal, bangun pukul 4 pagi, sebab lepas solat tahajud dia nak ajar J satu hizib. Malam tu lepas solat isyak, J terus ajak Mut masuk tidur. Dia cakap dekat Mut, bapak suruh tidur awal, esok nak bangun pukul 4 pagi. Mut tersenyum manja sambil tarik tangan J masuk ke bilik. J pun apa lagi mempraktikkan doa pengantin baru yang Pak Kiai ajar. Ni pengalaman J lah. J cakap, boleh kahwin dua kalau macam ni, kata J lepas Okey, tepat pukul 4 pagi, jam loceng berbunyi. J terus masuk ke bilik air dan mandilah. Sejuk. Yalah, pukul 4 pagi dekat kampung pula tu, sejuk sampai ke tulang rasanya. Lepas solat tahajud, Pak Kiai ijazahkan satu doa yang diambil dari surah Yusuf, dibacakan sebanyak 40 kali selepas solat fardu. Sampai masa tertentu, secara automatiknya ianya akan berfungsi. Doa tu salah satu doa perang selain Kahf 40. J berbual dengan Pak Kiai sampai masuk waktu subuh. Mereka solat berjemaah dekat surau. Lepas solat, J diperkenalkan kepada para jemaah surau. Mereka semua baik-baik dan beramah. Lebih-lebih lagi bila mereka tahu J ni fasih cakap Jawa. Masa nak keluar tu, mereka disapa seorang kawan Pak Kiai, Pak Kasan. Pak Kasan ni guru silat Jawa dekat sini. Mereka bersalaman dan saling memperkenalkan diri. Kemudian Pak Kasan, pelawar J, datang ke gelanggang dia. J cakap insyaAllah memang dia teringin nak belajar silat Jawa ni. Balik dari surau, sarapan dah siap. Ubi rebus, keledek goreng, nasi putih, ikan sepat masin goreng, sayur bening bayam, tauhu, tempe goreng dan sambal belacan. Untuk J pula dah siap jamu beras kencur segelas. Orang Jawa ni nasi putih mesti ada masa sarapan. Yelah, mereka petani dan pesawah, guna tenaga yang banyak. Kalau sarapan setakat kuih je, memang tak bertenaga lah nak bertani dan bersawah. Lepas sarapan, J hantar mak mertua dia ke pasar guna motor roda 3. Mak mertua J ni meniaga ayam dan itik. Ayam dan itik diikat kakinya dan dimasukkan ke dalam kotak. Hari-hari bawa 10 ekor ayam dan 10 ekor itik. Sampai dekat pasar, orang dah ramai. Kedai mertua J ni dekat hujung sekali, jadi senanglah J nak turunkan ayam dan itik. Kemudian ayam dan itik tu J masukkan dalam reban. Pagi tu J tolong mak mertua dia. Jubek tak ada hari tu sebab J demam. Kalau tak, biasa Jubek dengan mak mertua dia yang meniaga. Ingat kan, Jubek ni siapa? Anak buah Mut. Majoriti pelanggan dan peniaga dekat pasar tu dari suku Jawa. Macam-macam dialek Jawa ada. Dekat Jawa Timur je ada 3 atau 4 dialek. Setiap daerah ada dialek yang berbeza. Jawa Tengah pula ada 4 dialek. Mereka boleh kenal seseorang tu dari daerah mana ikut dialek mereka. Jawa Barat pula majoritinya suku Sunda. Disebabkan J ni fasih cakap Jawa, senanglah berurusan dengan mereka. Cuma pelanggan lah ada yang tertanya-tanya, J ni dari mana? Sebab dialek berbeza dari mereka. Tapi J tak bagi tahu lah mereka yang dia ni orang Malaysia. Kalau orang Jawa Timur yang tanya, J jawab dia orang Jawa Tengah. Kalau orang Jawa Tengah yang tanya, J jawab lah dia orang Jawa Timur. Alhamdulillah mereka percaya. Bukan nak menipu mereka, tapi demi keselamatan. Betul. Ni part best. Tiba-tiba terdengar suara perempuan menjerit, "Pencopet, pencopet!" J nampak
dua orang lelaki tengah berlari ke arah dia dan mak mertua dia. Seorang mengejar dan seorang dikejar. Pelanggan ramai yang bertempiaran sebab mereka berdua bawa parang. Jalan keluar dari pasar pula, dekat tepi kedai mak mertua J ni. "Tahan mereka pak, tahan dia pak, tahan dia pak." Orang tu suruh J tahan pencopet tu. J jadi bersalah nak masuk campur. Tiba-tiba mak mertua J baling seekor itik dia. Pencopet tu terlanggar itik, terus terjatuh. Dia kena tetak dengan lelaki yang mengejar dia, tapi tak lut. Pencopet tu terus bangun dan libas parang dia pula. Prap, terkena lengan lelaki yang mengejar tu. Darahnya terpecik kena tangan J. Bila dia cuba libas sekali lagi, dia baling kotak bekas ayam dekat muka dia. Koyak rabak kotak tu. "Kurang ajar, berani kamu masuk campur?" Pencopet tu jerit dekat J. Bila dia cuba libas parang dekat J, tiba-tiba dia terpelanting ke belakang. Wow. Parang yang dipegang terkena peha dia sendiri, tapi tak lut jugalah. Bila J toleh ke belakang, rupa-rupanya mak mertua dia yang lepaskan jurus tadi. Mak mertua J ni baca sesuatu sambil hentakkan kaki ke tanah. Lelaki tu langsung tak boleh bangun. Orang ramai terus serbu lelaki tu dan rampas parang dia. Lepas lelaki tu diikat, barulah mak mertua J angkat kaki dan hentak ke tanah sekali. Lelaki tu pun boleh bergerak. Lelaki yang kena libas tangan tadi dibalut lukanya sebelum dihantar ke hospital. Tak lama kemudian, pihak polis sampai dan tahan pencopet tu. J terkejut tau dengan kebolehan mak mertua dia. Tiba-tiba polis panggil J dan minta dia tunjukkan KTP. KTP ni macam IC lah, betul kan? Tahu kan? J pun terus tunjuk lah pasport dia. "Bapak ni orang Malaysia je?" Polis tu tanya. Polis tu suruh J kepada polis untuk diambil keterangan sebagai saksi. J menurut je lah. Dia telefon rumah mertua dan suruh Mas Arifin datang ke pasar cepat. Sampai dekat balai polis, J disoal siasat oleh seorang sarjan dan keterangan J dirakam dan ditulis oleh seorang kerani. Tiba-tiba seorang anggota polis menyampuk. "Bapak ni kan yang dulu pernah disiasat kerana dituduh bawa lari anak gadis orang." J mengangguk. Ini tentang kes Umi dulu, masa J pertama kali ke Jawa. Polis tu kata dia ingat muka J. Nasib baik J tak bersalah dan difitnah kalau masa itulah. Kalau tak, memang susah dia dekat sini. J pun bagi tahu mereka tujuan dia ke Jawa kali ni. Mereka ucapkan selamat pengantin baru dan selamat berbulan madu. Selesai urusan dekat balai polis, J tunggu ojek dekat tepi jalan. J nampak sebuah motosikal berpatah balik lepas toleh ke arah dia. Penunggang motosikal tu bertanya, "J, nak ke mana? Kenal tak?" "Tak." J pun angkat visor helmetnya. "Nanang." Lepas berbual kejap, Nanang tawarkan diri untuk hantar J balik ke rumah. Sampai dekat rumah, J ajak Nanang masuk tapi dia menolak. Nanang suruh J datang rumah dia besok. Ada banyak benda nak cerita katanya sebelum beredar. Bila J masuk rumah, dia tengok mak mertua dia dah balik. J balik awal hari tu sebab malas nak menjawab pertanyaan dari peniaga-peniaga lain. Semuanya tanya pasal ilmu apa yang dia amalkan. Mak mertua J berkata, "Mak terpaksa gunakan sebab kamu dalam bahaya. Ni ilmu yang bapak kamu ajar." J terus peluk dan ucapkan terima kasih. Mak mertua dia hanya tersenyum sambil tarik hidung J. Bila Pak Kiai balik dari sekolah pondok, dia terus tanya, apa sebenarnya yang terjadi. Mak mertua J yang bercerita. J cuma menyampuk sekali-sekali lah. Lepas solat asar, J minta izin Pak Kiai nak ke rumah Pak Kasan, guru silat Jawa tu. Pak Kiai izinkan, tapi jangan belajar apa-apa, sekadar untuk ziarah dan menuntun mereka berlatih je. Sampai dekat rumah Pak Kasan, J terus ke gelanggang silat dekat tepi sawah. Dekat tepi sawah tu ada satu wakaf besar, cukup lah untuk memuatkan lebih kurang 15 orang dewasa. Bila Pak Kasan nampak J sampai, J lamban tangan, suruh J duduk dekat sebelah dia. Mari. Adalah lebih kurang 20 orang anak muridnya tengah berlatih pencak. J tengok ada beberapa orang yang
gerak tari silatnya berbeza antara mereka lah. Bila J tanya Pak Kasan kenapa berbeza gerak tari dia, Pak Kasan cakap mereka tu semua murid baru dan suruh mereka tunjukkan silat yang mereka pernah belajar sebelum ni. Hari ni mereka akan belajar silat Jawa dengan Pak Kasan. Ada dua cara belajar silat Jawa katanya, silat seru Jawa dan silat Jawa. Silat seru Jawa ni tak belajar bersilat pun boleh bersilat katanya. Hanya dengan baca mentera tertentu mereka boleh bersilat. Senang cakap, mereka suruh jin masuk dalam badan mereka. Lepas tu mereka boleh bersilat macam pesilat yang dah mahir. Satu lagi, belajar silat secara fizikal lah dengan guru. Selepas murid baru selesai tunjukkan silat masing-masing, barulah mereka diajak oleh 2 orang pembantu Pak Kasan. Seramai 10 orang pilih silat Jawa dan selebihnya pilih silat seru Jawa. Seorang pembantu ajar silat Jawa dan seorang lagi ajar silat seru Jawa. J ni apa lagi, tengoklah dengan penuh minat sampai tak perasan dia sedang diperhatikan. Tiba-tiba bahu J dicuit. Bila J toleh, seorang lelaki berdiri dekat sebelah dia. Lelaki tu bertanya, "Kamu menantunya Pak Din ya?" "Ya, saya Pak Bagong." Mereka saling bersalaman. Pak Bagong duduk dekat sebelah J. Latihan silat petang tu memang hebat dan menghiburkan. Selesai berlatih, kena berbuih. Ada sesi menguji pesilat. Sesiapa je boleh cabar pesilat untuk bertarung. Ini untuk melihat sejauh mana ajaran yang diajar berjaya dipraktikkan. Beberapa orang penonton pun masuk untuk menguji pesilat. J pun ikut gatal kaki lah. Kemudian Pak Kasan jemput J uji pesilat baru dia. Pesilat ni pesilat ni yang pilih belajar silat seru Jawa tu. Sampai je dekat tengah gelanggang, dia pun baca mentera untuk seru jin silat masuk dalam badan dia. J hanya baca Bismillahirrahmanirrahim 7 kali, lalu dia hembuskan ke arahnya. Pesilat tu seolah-olah tak bermaya dan terus terduduk. Hebat juga doa ni, kata J dalam hati. Nampak biasa-biasa tapi cukup untuk melemahkan dan membakar jin. Melihat muridnya gagal, pembantunya panggil yang lain masuk. Mungkin disebabkan kurang yakin, tak ada seorang pun murid barunya yang masuk. Akhirnya Pak Bagong yang masuk. Dia tanggalkan songkok dan kain selempangnya. Cara dia pandang J macam J ni musuh ketat dia. Sedangkan tadi masa bersalam nampak baik dan mesra je. Dari gerak jarinya dia mengamalkan silat macan, tapi bukan macan putih. Dia tahu kalau lawan cara fizikal memang dia akan kalah sebab sakit lutut kan. J boleh guna tangan, siku dan kaki kiri je. Tak sampai 3 minit bertarung, pukulan cakar harimau dia kena lengan kiri J. Lengan kiri J terasa sengal dan pedih. Bila dia serang sekali lagi, J sempat menepis dan jari tangan J menusuk tepat ke matanya. Dia mengaduh kesakitan dan kelihatan cuba mengerah tenaga dalamnya di setiap pukulan. Mati aku kalau berlembut lagi, kata J dalam hati. J terus baca hizib 3 kali dan hentakkan kaki kanan dia ke tanah. Pak Bagong pegang kedua-dua belah pehanya seolah-olah kebas sambil mengaduh kesakitan. Lama kelamaan dia jatuh terduduk. J terus datang dekat Pak Bagong untuk tolong dia. Kemudian J dan pembantu Pak Kasan usung Pak Bagong ke wakaf. Sampai dekat wakaf, Pak Kasan suruh J pulihkan dia balik. J ambil air dekat parit kecil tu, bacakan sebahagian ayat Bismillah 6 dan lalu disiramkan ke tubuhnya. Tak lama kemudian dia pulih. J bersalam dengannya dan minta maaf. Pak Bagong hanya mengangguk tanpa sepatah kata. Kemudian Pak Kasan mendekati J dan berkata, "Hati-hati, dia tu dukun, ada perewangan macan." J cuma diam dan minta diri untuk pulang. Dalam perjalanan pulang tu, J terasa macam diekori. Tapi J dah bersedia lah. Lepas Pak Kasan beritahu siapa Pak Bagong sebenarnya,
J terus baca ayatul kursi dengan 9 wakaf dan doa menghindar syaitan. Sampai dekat rumah, J tengok Pak Kiai tengah berbual dengan Mut dekat wakaf. Belum sempat J nak masuk rumah, Pak Kiai dah panggil dia. Pak Kiai bertanya, "Kenapa lengan kamu berdarah? Baju tu kenapa kotor?" Disebabkan Pak Kiai dah nampak, terpaksalah J berterus terang. Sudahnya J terpaksa tahan telinga. Memang salah J pun, degil, kata bini dia. Dalam membibil pun Pak Kiai tolong juga bersihkan dan rukiahkan dia. Sebab yang buat luka dan sakit bukan kuku Pak Bagong, tapi benda lain. Malam tu J tak solat maghrib dekat surau. Dia solat berjemaah dengan isteri dekat rumah. Pak Kiai dan Mas Arifin je yang ke surau. Mereka makan malam lepas mereka berdua balik ke rumah. Memang macam itulah kebiasaan mereka, makan beramai-ramai. Semasa makan lah biasanya Pak Kiai akan bercerita atau bagi nasihat. Cerita dia masa belajar, kehidupan dia di pondok pesantren, cerita lawan tentera Jepun dan Belanda. Tapi yang paling J suka bila cerita mistik dan misteri alam gaib. Dekat Jawa ni, benda yang kita tak terfikir pun akan berlaku. Setakat boleh berjalan atas air, berjalan cepat macam angin, boleh hilangkan diri, boleh jelmakan diri jadi 7 badan, boleh lompat dari dahan ke dahan, kebal dari sebarang benda tajam dan peluru. Bukan perkara pelik dekat Jawa ni. Hampir kesemuanya J dah tengok. Apa yang J dapat baru setakat paras tumit kaki je. Malam tu sebelum tidur, Pak Kiai panggil J ke wakaf. Temankan dia merokok katanya. Rupa-rupanya Pak Kiai amanahkan anak dia supaya dibimbing jadi isteri solehah. Sebab terasa hati bila seorang melepaskan amanah dan seorang lagi menerima amanah sebagai pemimpin dalam keluarga. Pak Kiai bersuara dengan penuh makna, "Kalau tak suka, pulangkan. Jangan dibuang sesuka hati." J berjanji akan cuba jadi suami yang terbaik. Pesanan tu tetap kukuh dalam ingatannya. Dekat pukul 12 malam baru mereka masuk ke dalam rumah. Masuk bilik, letak kepala, terus terlelap. Maaf. Malam tu J bermimpi 2 orang lelaki cuba serang dia dengan pisau. Kedua-duanya bersenjatakan pisau. Dalam mimpi tu J sempat pertahankan diri dengan kayu. J terjaga bila Mut gerakkan dia sambil suruh pasang telinga. J dengar macam bunyi binatang pijak bumbung bilik dia. J suruh Mut baca ayatul kursi dan 4 kul. J pula baca surah Al-Safat ayat 7 berulang kali sambil hembuskan ke arah bumbung. Tiba-tiba terdengar dengusan yang kuat disertai bunyi sesuatu melompat dari bumbung ke corong penadah air tempayan. Kuat bunyinya macam setandan buah kelapa jatuh atas bumbung zinc. Bam! Satu rumah terjaga, semuanya ke ruang tamu. Pak Kiai je yang tidur lena. Bila mak mertua J kejut, selamba je Pak Kiai cakap, "Jangan risau, InsyaAllah dia tak boleh buat apa-apa. Kita kan dah berdoa, biarkan Allah je yang uruskan. Kalau tak percaya, tunggu besok siang. Nanti kalian tahu sendiri." Mereka pun masuk ke bilik masing-masing semula. Sambil berbaring tu, J cuba ingat muka lelaki yang datang dalam mimpi dia tu. Macam pernah terserempak, tapi lupa dekat mana dan bila masanya. Tak tahu pukul berapa J tertidur. Sedar-sedar dah dekat pukul 6.30 pagi. Cepat-cepat dia bangun sebab waktu subuh dah nak habis. Isteri dia tak ada dekat sebelah. Rupa-rupanya dia dah bangun dulu dan sibuk tolong maknya dekat dapur. Bila J tanya kenapa tak kejutkan dia, Mut kata dia dah pasang alarm pukul 6 pagi. Tapi J tak sedar-sedar. Masa J solat, dia terdengar suara orang menjerit macam terkejut, tapi tak berapa jelas sebutannya. Lepas solat tu, J ke dapur dan terkejut bila diberitahu ada sekujur tubuh tertiarap dekat sebelah tempayan dekat tepi rumah. Pak Kiai yang masih dekat surau segera dipanggil.
kakak ipar J yang nampak lelaki terjarap tu masa nak ambil air dekat tempayan. Bila Pak Kiai sampai je, dia terus periksa nadi lelaki tu dan berkata, jangan risau, masih bernyawa lagi. Pak Kiai balikkan badan lelaki tu dan nak tengok mukanya lah. Mut dan Pak Kiai macam terkejut dan mereka saling berpandangan. Dia tengok air muka Mut terus berubah bila dia tanya sama ada dia kenal lelaki tu atau tak. Mut cuma menggelengkan kepala tanpa sepatah kata. Mas Arifin terus telefon Pak Lurah dan suruh Pak Lurah panggil polis dan ambulan. J dan Pak Kiai saling berpandangan. Dia tersenyum sambil tunjukkan isyarat bagus dekat J. J yang tak faham cuma terdiam je. Bila polis dan ambulans sampai, lelaki tu dibawa ke hospital dan polis ambil keterangan daripada kakak ipar J sebagai saksi. Masa Mut masuk bilik air nak mandi, kakak ipar J panggil J. Dia bagi tahu yang lelaki tu dulu pernah berkawan dengan Mut. Namanya Herman. Hubungan mereka memang rapat sejak dari sekolah lagi. Lepas habis belajar, Herman merantau ke Sumatera. Selepas beberapa tahun dekat Sumatera, dia pulang ke Jawa dan kecewa bila dapat tahu yang Mut akan bernikah. Menurut kakak ipar J, Herman ni tak pernah luahkan hasrat untuk melamar Mut. Jadi Mut anggap dia tak serius dalam perhubungan. Dalam waktu yang sama, waktu tu J dah datang ke Blitar. Dengan adanya J, Mut cuba lupakan Herman. Itulah serba sebanyak cerita yang J dapat dari kakak ipar dia. Dia suruh J rahsiakan. Masa sarapan, Mut tak banyak cakap macam biasa. J pun buat macam biasa je lah, macam tak tahu apa-apa kan. Lepas sarapan, J hantar mak mertua dia ke pasar. Sampai dekat pasar, mak mertua dia pula cerita tentang Herman tu. Pak Kiai ni dari mula memang tak setuju mereka berkawan. Tapi Pak Kiai tak beritahu kenapa. Cuma kata jangan sampai berkahwin dengan lelaki tu. Sebagai ibu, dia pun turut nasihatkan Mut supaya taat kepada orang tua. Hari tu, ayam dan itik yang dibawa habis awal. Mereka pun pulang awal. Sebelum pukul 12 tengah hari dah sampai ke rumah. Lepas solat Zuhur, Pak Kiai minta tolong J betulkan corong zinc yang rosak tu. Masa J tengah tunduk nak betulkan kayu penahan corong tu, dia terpandang satu bungkusan plastik kecil berisi kertas yang berlipat. J ambil dan terkejut bila dia buka kertas lipat tu. Tertulis mentera. Ini macam mentera Macan Prabu Siliwangi, kata J dalam hati. J terus tunjukkanlah kertas tu dekat Pak Kiai. Pak Kiai pun cakap, itu mentera Prabu Siliwangi. Pak Kiai bersuara, ini ilmu Macan Prabu Siliwangi. Bukan sebarang orang tahan belajar ilmu ni. Kena puasa putih 7 hari berturut-turut. Menurut Pak Kiai, sepanjang berpuasa tak boleh makan benda berdarah dan telur. Mentera tu pula perlu dibaca 21 kali lepas solat subuh dan 33 kali baca selepas solat malam. Pak Kiai suruh J bakar mentera tu. Lepas minum petang, J minta izin Pak Kiai nak ke rumah Nanang. Pak Kiai izinkan tapi jangan terlibat dalam sebarang pertarungan. Sebelum keluar rumah, dia suruh J baca doa pendek, Inna Anna Amanna, dengan tujuan tak ada sebarang provokasi terhadap J. Pak Kiai berkata, kamu memang baik tapi pantang dicabar. Jadi bapa harap tak ada yang cabar kamu nanti. Dicabar sikit je nak lawan. J cuma ucapkan terima kasih dan terus ke rumah Nanang. Sampai dekat rumah Nanang, J terkejut sebab ada tetamu yang sangat dikenal. Ini Pak Bagong J, teman seperguruan tapi berbeza aliran, kata Nanang masa perkenalkan J dengan Pak Bagong. Mereka bersalam sambil berbalas senyuman. Nanang bagi tahu dia belajar ajian Macan Putih, Pak Bagong ajian Macan Gunung. Mereka berbual tentang ilmu bela diri dekat Malaysia dan Indonesia, tentang perjalanan J di seluruh Pulau Jawa dan kejayaan J. Nanang bagi tahu J, Umi ada telefon dia bertanyakan tentang hubungan J dengan Mut. Tapi dia tak bercerita lah panjang lebar tentang J dekat Umi tu. Tiba-tiba
Nanang suruh duel dengan Pak Bagong. J menolak dengan alasan tak nak baju dia kotor, nanti Pak Kiai tahu. Nanang cakap, jangan main pencak. Main pencak memanglah kotor, cuma pukul batin je. Pak Bagong pun menolak dengan alasan letih. Nanang bersuara, apalah kamu Gong, bikin malu orang Jawa. Apa kamu takut sama J? Mungkin disebabkan tak tahan diejek. Pak Bagong terus bangun dan ajak J keluar. Nanang cakap, tak payah keluar, main dekat situ je. Pak Bagong duduk balik dan bertentang mata dengan J. Pak Bagong pejamkan mata sambil membaca mentera. Terdengar dia baca mentera Kodam Harimau. Tak boleh bagi dia baca 7 kali ni, susah aku nanti, kata J dalam hati. J terus baca Bismillahumma wa hafizzam min kulli syaitanir marid berulang kali sambil jari telunjuknya menghala ke badan Pak Bagong. J tengok badan Pak Bagong menggigil dan cuba angkat tangan nak lepaskan jurus. Belum habis J baca mentera, J bacakan tarmihim bihijaratin min sijil sambil niatkan dalam hati baling batu panas dekat Pak Bagong. Aduh, panasnya. Dia mengaduh sambil pegang dada dan perut dia. Nanang terus pergi ambil air mineral dan bagi dekat J. Nanang tolong bukakan tutup botol sambil berkata, nah, rasakan. Kamu cakap ajian kamu kuat, tapi kalah juga dengan menantu Pak Din. J bacakan selawat syifa dan Rabbi anni masaniyad-duru wa anta ar-rahman rahimin. Kemudian J suruh Pak Bagong minum sikit, selebihnya direnjiskan dekat badan dia. Betul lah, macam biasa. Kita sambung dekat part 2. Berbuih lah mulut saya ni. Okey, jangan lupa subscribe dan tekan loceng notification sekali. Bateri pun nak habis lah tu. Okey, saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosa.